الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Saudara perempuan muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, kita sambung pelajaran fiqh. Fiqh berdasarkan madhab al-Imam Asy-Syafi'i. Tajuk kita ialah bab azan dan iqamah. Bab azan dan iqamah. Jadi azan dan iqamah yang merupakan di antara syiar yang menunjukkan ketinggian Islam, menunjukkan bahawa di antaranya yang menunjukkan bahawa di sesuatu tempat ada umat Islam, ada orang Islam di tempat itu. Bila kita pergi musafir ke mana-mana, dalam negeri, luar negeri, di negara mana, bila kita dengar suara azan, kita pun tahu, oh, rupa-rupanya ada orang Islam di tempat itu. Menjadi syiar. Lalu azan ini merupakan sunnah, sunnah muakkadah. Kena dilaungkan, ditinggi suara. Kena diangkat suaranya sebagai syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Dan azan ini adalah lafaznya, khusus lafaznya. Ia tak boleh diganti dengan lafaz-lafaz yang lain. Yang kita dengar itulah dia lafaz azannya. Lafaz azannya, dan tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa yang lain. Lafaz ini adalah lafaz ibadat. Lafaz ibadat. Mereka ataupun muazzin, kita panggil Bilal. Muazzin ini bila dia melaungkan azan, itu adalah bentuk ibadat dalam bahasa Arabnya. Lafaz yang khusus yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah peristiwanya, bagaimana diketahui lafaz azan, lafaz yang khusus. Tak boleh kita laungkan, kita kumandangkan dengan menggunakan bahasa lain selain daripada bahasa ataupun lafaz yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan lafaz azan ini adalah terutamanya diseru bagi solat fardu. Bagi solat fardu 5 kali sehari semalam, menandakan waktu sudah masuk waktu. Bila dengar azan, maknanya sudah masuk waktu zuhur. Kemudian di azan pula menandakan masuk waktu asar. Kemudian masuk waktu maghrib dan seterusnya. Supaya kita nampak berbeza dengan agama yang lain. Agama yang lain mungkin mereka ini nak panggil pengikut mereka supaya hadir sesuatu ritual umpamanya, sesuatu function umpamanya. Mereka menggunakan sejenis bunyian sebagai contoh. Digunanya paluan
digunanya serunai, digunanya loceng dan seumpamanya. Tetapi Allah mengajar kita dengan lafaz azan, nak panggil manusia supaya mendirikan solat, supaya hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan ianya adalah menjadi sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah dengan arti yang amat dituntut. Amat dituntut. Dilakukannya setiap kali masuk waktu solat fardu. Dan ianya adalah sunnatun muakkadatun alal kifayah. Apa maksud dia? Sunnah muakkadah alal kifayah, dengan arti di dalam sesuatu kampung itu mesti ada satu azan paling kurangnya. Mesti ada suatu azan ya paling kurangnya. Dan ia menjadi apabila seseorang itu dia solat fardu seorang diri, dia juga disunatkan melaungkan azan. Terutamanya dia pergi ke hutan, dia pergi ke kebun dia, dia masuk kebun dia, jauh daripada manusia, jauh daripada kampung, kemudian masuk waktu solat fardu, dia nak solat, disunatkan dia juga melaungkan azan. Maknanya lafaz ini merupakan lafaz yang amat-amat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa? Kerana lafaz ini berupa puji-pujian kepada Allah, berupa pemujaan, puji-pujian, pengiktirafan, pengakuan kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Iaitulah sebuah hadis, sebuah ayat Al-Quran yang disebut di dalam surah Al-Jumu'ah ayat ke-9. Firman Allah, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', ila akhir al-ayah. Dengan arti apabila diseru untuk mendirikan solat, diseru, dipanggil merujuk kepada lafaz azan, merujuk kepada azan. Apabila dipanggil untuk solat pada hari Jumaat, iaitulah untuk solat Jumaat, fas'au ila dzikrillah, maka hendaklah kamu bersegera ingat kepada Allah, yakni mendirikan solat, dan kamu tinggallah wadharul bai', urusan jual beli kamu, urusan dunia kamu tinggal, untuk bersegera meninggikan, mengerjakan solat. Tengok, idza nudiya, bila diseru, bila dipanggil, merujuk kepada azan. Dan dalilnya daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, idza hadaratis salah falyu'azzil lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum. Maksudnya apabila telah tiba waktu solat, Nabi kata, maka salah seorang daripada kamu hendaklah melaungkan azan. Melaungkan azan. Dan orang yang paling tua di kalangan kamu hendaklah menjadi imam kepada kamu. Ini di antara siapakah yang lebih layak untuk menjadi imam, walaupun dia ada ciri-ciri yang lain yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab siapakah yang lebih layak menjadi imam. Kita akan belajar dalam bab al-imam wal ma'mum. Kemudian apakah dia sejarah permulaan azan?
bagaimana disyariatkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari segi sejarahnya azan disyariatkan pada tahun pertama hijrah. Pada tahun pertama hijrah Nabi ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Pada tahun pertama, maknanya selepas setahun lebih kurang. Setahun lebih kurangnya disyariatkan ataupun difardukan solat. Difardukan solat ialah ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Turun tu Nabi pun ajar, Jibril ajar ya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun ajar kepada para sahabat. Azan disyariatkan setahun selepas itu lebih kurang, iaitulah di bumi Al-Madinah Al-Munawwarah. Iaitulah berdasarkan kepada riwayat ya Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Ibnu Umar beliau menceritakan, beliau cerita ketika orang Islam masuk ke bumi Al-Madinah, lalu mereka berkumpul dan menunggu untuk mengerjakan solat. Maknanya sudah berlaku hijrah. Sedang mereka ya masuk masjid, kemudian tunggu untuk solat. Kemudian ketika itu tidak ada orang yang memanggil orang lain untuk hadir ke masjid. Masing-masing pergi begitu saja. Tak ada satu orang yang ditugaskan untuk panggil orang lain, seru orang lain supaya melakukan solat di masjid. Maka pada suatu hari para sahabat tadi pun berbincang bagaimana kita ni nak panggil orang ramai penduduk Madinah, sahabat-sahabat kita ni, supaya meramaikan masjid Allah Subhanahu wa taala, meramaikan al-masjid ataupun Baitullah. Macam mana cara ni? Jadi kita kena panggil, tak boleh biar begitu saja. Nanti orang tak hadir. Lalu mereka pun berbincang. Lepas bincang-bincang begitu, adalah beberapa pandangan. Di antaranya mencadangkan, kenapa kita tidak menggunakan loceng? Kita boleh panggil bila masuk waktu zuhur, kita pun ting. Orang pun tahu, oh dah masuk waktu zuhur, marilah kita ke masjid. Ada di cadangan begitu. Kemudian ada bangkangan juga daripada setengah sahabat. Dia kata kalau guna loceng sama seperti golongan Nasrani. Sebahagian yang lain memberi cadangan, kenapa kita tidak menggunakan seperti tiupan, serunai, ceropong begitu, trompet dan sebagainya. Guna bila masuk waktu zuhur, waktu asar, kita pun tiup, seperti tiupan perang begitu. Orang pun tahu, oh dah masuk waktu asar, jom kita pergi masjid solat bersama Nabi. Kemudian orang kata, sahabat yang lain kata, kalau guna serunai, trompet, tiupan begitu, sama seperti Yahudi, tak boleh. Sama seperti Yahudi, kita kena berbeza. Lalu Umar radhiyallahu anhu berkata, mengapa kamu tidak menyuruh seseorang bangun, menyeru untuk bersolat? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Bilal, bangun dan serulah untuk solat. Sebelum peristiwa itu dapat puan, Umar sudah bermimpi lafaz azan yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu lafaz ini dipersetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun terima perkhabaran yang sama. Lalu Nabi pun suruh Bilal, kamu bangun, kamu azanlah, kamu sebutlah Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Lafaz inilah sampai bila-bila pun dia akan kekal
tak ada penambahannya. Inilah yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kecuali pada solat subuh, ditambahnya as-salatu khairum minan naum, 2 kali ditambahnya. Inilah lafaz tuan-tuan puan secara lafzinya, yang tidak boleh diubah dengan lafaz yang lain. Bila kita panggil orang untuk ataupun melaungkan azan untuk datang solat, muazzin itu yang kita panggil sebagai Bilal itu, dia ni mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa? Dia panggil orang solat. Dengan dia azan begitu, orang pun bersemangat untuk pergi surau masjid dengar azan. Orang yang sedang berbual-bual, yang sedang berhibur, berseronok, bila dengar azan, hatinya paling tidak akan berdetik untuk solat. Tengok kuasa azan itu, lafaz itu, ya, yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lepas itu, apakah dia syarat-syarat sah azan? Syarat-syarat sah azan, maknanya apabila azan itu dilaungkan, dikira ibadat, dikira dapat pahala, dikira betul azannya. Yang pertama ialah muazzin Bilal mesti seorang Muslim. Kalau yang beri azan dia masuk masjid surau, tak masuk Islam lagi, dia beri azan, tak boleh, kena azan semula. Dia belum masuk Islam lagi, kena azan semula. Kalau dia sudah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan dia pandai dah lafaz azan, boleh dia azan. Tapi kalau dia tidak Islam, tak boleh. Dan syarat Islam ini menjadi kebanyakan syarat pada mana-mana ibadat, keseluruhan ibadat. Yang pertama, syarat sah dia mesti Muslim. Seorang tu mesti Muslim. Dan yang kedua, di antara syaratnya ialah mesti mumayyiz. Budak-budak belum mumayyiz, tidak boleh beri azan, tidak sah. Mumayyiz ini dia boleh beza dah di antara yang baik dan yang buruk. Dia tahu dah mana kotor, mana bersih. 7 tahun, mungkin 8, 9, boleh dah. Dan demikian juga budak-budak ni yang belum mumayyiz, dia tak boleh beza masuk waktu ataupun tidak. Sedap-sedap dia bangun pukul 4 dia azan. Nanya imam, tak tengok jam, datang masjid, tengok pukul 4 pagi. Rupanya budak ya azannya. Ataupun pukul 3 dah azan asar dah. Nanya, mumayyiz, kena pandai. Boleh dia tahu membezakan mana buruk, mana baik, mana kotor, mana suci, mana betul, mana tidak. Boleh beza masuk waktu. Sekarang ni dah waktu zuhur, dia nampak, tengok kalender depan kita pun, takwim depan kita, dia tahu, oh waktu zuhur begini pukulnya, waktu asar oh begini jamnya. Dia boleh beza. Itu di antaranya. Kemudian lafaz azan juga, dari segi lafaznya, muazzin dia kena melafazkan kalimah azan dengan tertib sebagaimana yang Nabi ajar. Yang kita baca tadi, ikut tertib, tak boleh yang belakang buat dulu, yang dulu buat belakang, bercampur bau. Sebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dulu, kemudian hayya 'alal falah, kemudian barulah hayya 'alas solah. Tak boleh, kena ikut tertib, turutan. Kerana tertib inilah yang Nabi ajar. Tidak pernah, tuan-tuan puan, di zaman Nabi dan juga zaman sahabat, mereka yang melaungkan azan yang lari daripada tertib ini, ketertiban, turutan, ya, yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu syarat sahnya mestilah mengikut lafaz, ya, tertibnya, turutannya yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian begitu juga di antara syaratnya mestilah berturut-turut di dalam melafazkan kalimah azan, tak boleh berhenti lama. Lepas dia Allahu Akbar, kemudian dia pun pergi lama, pergi minum air dulu,
Kemudian pergi masuk tandas dulu, kemudian datang pula, sambung pula asyhadu alla ilaha illallah. Habis 2-3 kalimah, keluar lagi dia. Keluar lagi, pergi kena tomyang pula. Kemudian habis tomyang, datang sambung pula hayya 'alas solah, hayya 'alal falah. Tak boleh, mesti berturutan di antara lafaznya, jangan senggang lama. Paling lama pun dibenarkan hanya untuk dia mengambil wuduk, hanya untuk dia mengambil wuduk. Dah tengah solat, tengah azan begitu, terbatal wuduk, dia boleh dibenarkan ambil wuduk dan dia sambung balik. Itu sahaja. Untuk buat kerja lain, nak sapu sampah, nak bersih itu, bersih ni, tak boleh. Tengok, mesti lafaz itu berturutan di antara kalimah yang pertama dia dengan kalimah yang kedua. Kemudian disunatkan juga, syarat sah juga ialah dia meninggikan suaranya sekiranya azan tersebut untuk jamaah, untuk taman dia, untuk kampung dia, untuk orang ramai. Angkat suara, dia azan tapi untuk dia saja, tak jadi kena azan semula. Tak jadi kena azan semula. Paling tidaknya jamaah yang berada di masjid di surau boleh dengar suara dia. Ini dia azan seperti dia baca Fatihah dalam solat, tak ada siapa dengar. Kena azan semula, tidak sah tu. Tengok, suara kena tinggi. Pasal apa? Kerana ini adalah syiar kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Syiar menunjukkan bahawa di tempat itu ada agama Allah, ada Islam. Kemuliaan kita sebagai umat, ya, umat ataupun makhluk yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan, begitu juga dalam lafaz azan ini kita kena perhati berapa benda, ya. Ada benda-benda kita kena tengok dalam lafaz azan ini. Yang biasanya kita tengok, tuan-tuan dan puan, kita dengar yang menjadi kesalahan di dalam lafaz azan, terutamanya lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tengok, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kesalahannya kalau disebut asyhadu anna Muhammadun. Bila sebut Muhammadun salah. Dia kena Muhammadan ataupun Muhammadar Rasulullah. Dal itu kena baris di atas. Kemudian Rasulullah, lam itu kena baris di depan. Ada kita dengar setengah muadzin salah azan. Jadi kena belajar juga lafaz ini. Sebutan biar betul. Ya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau disebut asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, salah. Ya. Jadi kena belajar lafaz ini supaya betul. Kerana lafaz ini adalah ibadat. Dapat pahala tu. Kalau tidak betul, bagaimana? Ya, untuk menjadi ibadat. Kerana setiap ibadat dia ada syarat-syarat dia. Baru benda tersebut menjadi ibadat. Begitu juga di dalam lafaz hayya. Hayya. Dia ha kemudian diikuti oleh ya. Ya itu ada syaddah. Ya itu ada syaddah. Kemudian lepas ya, perkataan yang lain ialah ala. Hayya 'alas salah. Bila disebut hayya, ada kita dengar hayya, seolah-olahnya lepas ya itu ain itu seolah-olahnya ada syaddah. Hayya ala, tak betul. Hayya ala, ya bukan ya. Nampak? Jadi lafaz itu kena betulkan. Hayya ala, bukan hayya, bukan hayya ala. Itu di antara benda-benda. Begitu juga hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Jadi bila betul kita sebut, insya-Allah barulah kita akan mendapat kesempurnaan dari kita melakukan ibadat, terutamanya dalam lafaz azan. Al-Imam Al-Bukhari
meriwayatkan sebuah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda berkata kepada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kata Nabi, aku lihat kamu ni ya Abu Sa'id Al-Khudri suka mengembala kambing dan suka pada kawasan yang luas. Abu Sa'id Al-Khudri ni kerja dia pelihara kambing. Nabi pun kata kepada dia, kamu ni suka pelihara kambing dan kamu suka bawa kambing-kambing kamu ke tempat yang luas, padang pasir begitu. Kemudian dia pun kata kepada Abi Sa'id, oleh itu ya Abu Sa'id, bila kamu berada di tempat kambing kamu di padang pasir yang luas tu, maka hendaklah apabila masuk waktu solat kamu azan. Walaupun kamu seorang-seorang, bila masuk waktu solat kamu disunatkan azan juga, kena azan juga, dan kamu tinggikan suara kamu. Walaupun kamu seorang-seorang, tapi azanlah dengan suara yang kuat. Sesungguhnya kata Nabi, bila kamu angkat suara kamu tinggi bila azan, walaupun tak ada orang lain di pada pasir, kamu seorang-seorang je, tak ada siapa nak dengar pun, walaupun kuat mana kamu laungkan azan kamu, tapi kamu kena tinggikan juga suara. Pasal apa kata Nabi? Kata Nabi, kerana jin, manusia dan segala benda yang mendengar suara orang yang melaungkan azan akan menjadi saksi kepadanya pada hari kiamat. Tengok kelebihan jadi muazzin ni. Yang dengar ada depan dia, ada di belakang dia, mana saja, suara itu boleh sampai, akan menjadi saksi di depan Allah di mahsyar kelak. Di mahsyar kelak pada hari kiamat tu, mana jadi saksi, tengok ya Allah, dia ni lau azan, pujimu, mengagung kamu dengan lafaz azan, aku jadi saksi dia ni hamba-Mu yang benar, yang ikhlas, yang betul. Jadi saksi tu jin, manusia, kalau ada manusia, tumbuh-tumbuhan, haiwan, benda-benda yang depan kita ni, kipas baik, kapek baik, dinding apa semua tu, pokok dan sebagainya, menjadi saksi di hadapan Allah, menjadi saksi kebaikan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak kelebihan mereka yang melaungkan azan. Manakala nisbah kepada jamaah perempuan, nisbah kepada jamaah perempuan, mereka tidak disunatkan melaungkan azan. Di antaranya dibimbangi fitnah, boleh menyebabkan berlaku benda-benda yang tidak diingini. Mereka hanya disunatkan iqamat untuk menyedarkan mereka yang hadir supaya bangkit bagi mendirikan solat tanpa ditinggikan suara. Iaitulah sesama mereka jamaah muslimat yang solat jamaah sesama mereka, bukan sesama muslimin, sesama mereka. Muslimat sahaja yang ada, walaupun muslimat sahaja yang ada, mereka juga disunatkan untuk melakukan iqamah sahaja, tidak azan. Kemudian syarat sah yang seterusnya ialah masuk waktu solat. Azan tidak sah sebelum masuk waktu. Bila dah masuk waktu zuhur, azan. Begitulah solat fardu yang lain. Dan azan dilaungkan, kerana azan dilaungkan di antara tujuannya untuk menandakan masuknya waktu solat fardu. Oleh itu para ulama bersepakat mengatakan bahawa tidak sah azan sebelum masuk waktunya kecuali pada solat subuh. Solat subuh disunatkan 2 kali azan. Azan yang pertama sebelum masuk waktu, dan azan yang kedua dah masuk waktu dah. Ini hanya solat subuh saja. Solat subuh saja. Kalau untuk solat Jumaat, yang dilakukan 2 azan itu,
Azan yang pertama menandakan masuk waktu. Azan yang kedua, tuan khatib dah naik atas mimbar, dah nak baca khutbah dah. Ini dibenarkan. Bukan menjadi bid'ah, bukan. Dan para sahabat yang ada pada masa itu pun setuju dengan dilakukan 2 azan untuk solat Jumaat. Azan pertama masuk waktu. Azan yang kedua khatib nak baca khutbah. Yang pastinya solat subuh disunatkan 2 azan. Berlaku di zaman baginda sallallahu alaihi wasallam. Maknanya di dalam berapa minit ya? Dalam setengah jam eloklah, jangan awal sangat. Jangan pukul 4 azan subuh dah. Setengah jam. Kita subuh pukul 6.10, 5.30 okeylah. 5.30, 5.40 pagi okeylah. Azan yang pertama. Azan pertama itu untuk mengejutkan, supaya jamaah, penduduk sekitar, supaya tahu, oh dah nak subuh dah. Dia pun siap-siap diri, mandi manda, bersih diri, ambil wuduk, pakai bau-bauan, kemudian siap datang masjid, datang awal. Dah datang dah subuh dah. Kalau nak bangun ya, baru azan subuh betul-betul masuk baru nak bangun, tak sempat lah. Pasal nak mandi lagi, nak masuk bilik air lagi, nak bersih mulut lagi, berus gigi lagi, lambat, tak sempat. Kalau datang juga tengok imam dah selesai dah. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi kena awal. Lalu disyariatkan dua azan. Ini saja. Ya, seleloknya setengah jam ya sebelum masuk waktu subuh. Tuan-tuan dan puan, tadi benda-benda syarat sah azan. Kemudian apakah dia sunat-sunat azan? Sunat-sunat azan ada berapa sini? Ada 12 perkara. Banyak ya, bukan 12. Banyak ni. Ada 13 perkara yang dikumpulkan di sini. Yang pertama, orang yang berazan itu, yang melaungkan azan itu, yang pertama mukanya hendaklah menghadap kiblat. Dapat pahala tu. Kalau tidak menghadap kiblat, sah ke tidak? Sah. Kiblat belah sana dia azan menghala ke arah jemaah, tak ada masalah. Tapi tak dapat pahala sunat. Orang nampak pun pelik ya. Orang nampak pun ganjil. Betul ke Imam Andi kata? Azan menghadap ke belakang begitu. Jadi sunatnya menghadap ke arah kiblat. Kerana kiblat ini merupakan arah yang mulia. Di dalam agama kita Islam, kiblat merupakan arah yang mulia. Kita nak baca Quran baik, kita nak berdoa baik, kita solat wajib tu kiblat tu. Arah yang mulia. Kita nak mentalaah baca Quran, kita nak baca agama baik, buku agama baik, nak buat benda-benda yang mulia, kiblat, nak tidur, nak apa, benda yang bagus tu. Kecuali nak buat benda-benda yang kotor, qada hajat, tak boleh menghadap kiblat. Qada hajat kecil ataupun besar, tak boleh menghadap ke arah kiblat. Kena lari, biar sengit, lari daripada arah kiblat. Pasal apa? Kiblat ni arah yang mulia, mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi nak buat benda yang mulia, seperti azan dalam bab yang kita belajar ni. Dan begitu juga sunat muazzin, dia melaungkan azan dalam keadaan suci dari hadas kecil dan hadas besar. Orang yang melaungkan azan tak ada wuduk, maknanya tak dapat pahala dalam bab ada wuduk, boleh, tapi makruh hukum dia. Dia melaungkan azan tanpa ada wuduk, sah, tetapi makruh, tidak cantik, tidak disukai. Manakala orang yang berjunub hadas besar, lagilah makruh. Makruh kuasa 2, berhadas besar. Walaupun dia sebut lafaz Allah Subhanahu wa taala, dia niat zikir begitu. Orang berjunub tak boleh baca Quran dengan niat bacaan ayat Al-Quran. Lafaz azan merupakan lafaz zikir, dia boleh sebut, tetapi makruhnya lebih lagi makruh berbanding dengan mereka yang melaungkan azan
tanpa wudu. Di antaranya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan imam-imam yang lain. Nabi SAW bersabda yang bermaksud, aku tidak suka ingat dan sebut Allah Subhanahu wa ta'ala melainkan dalam keadaan bersuci. Jadi lafaz hadis ini umum. Kita berzikir, sebut nama Allah, puji Allah. Nabi tak suka kalau kita sebut nama Allah, kita puji Allah, kita berzikir dalam keadaan tidak suci. Apa maksud tidak suci? Dalam keadaan berhadas. Hadas kecil ataupun hadas besar. Jadi termasuklah melaungkan azan, kerana azan merupakan lafaz zikir, ingat kepada Allah Ta'ala. Kemudian disunatkan juga muazzin Bilal itu berdiri ketika melaungkan azan dalam keadaan yang normal biasa, kecuali bila tu ada keuzuran. Tak ada orang lain dah yang boleh, yang pandai azan, dia je pandai, dia tak boleh berdiri duduk. Ahlan wa sahlan, boleh dalam keadaan normal. Dia boleh berdiri, sunat dia berdiri. Dan inilah terdapat perempuan yang Nabi suruh kepada Bilal dalam hadis yang kita baca tadi, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Cerita Ibnu Umar radhiyallahu anhu tadi. Nabi suruh Bilal, wahai Bilal, kamu bangun dan panggillah manusia untuk solat. Maknanya Nabi suruh bangun, qum ya Bilal, Nabi suruh bangun. Maknanya bangun itu merupakan sunat, dapat pahala. Dia melakukan azan dalam keadaan berdiri. Dan seterusnya yang keempat ialah dia memalingkan muka ke kanan pada lafaz hayya 'alas salah dan ke kiri pada lafaz hayya 'alal falah. Memalingkan muka bukan dada. Dia tak boleh memalingkan dada sekali. Memalingkan muka sahaja. Hayya 'ala, tangan begitu. Hayya 'alas salah. Bukan hayya 'alas salah. Muka sahaja. Kemudian hayya 'alal falah, dia berpaling pula ke arah kiri. Ke arah kiri, muka saja, bukan sekali dengan dada. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan satu hadis daripada Abu Juhaifah radhiyallahu anhu. Dia kata Abu Juhaifah, hadis riwayat Imam Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari, aku melihat Bilal, kata Abu Juhaifah, aku lihat Bilal melaungkan azan. Lalu aku perhatikan mulutnya ke sana ke sini. Bergerak mulut dia ke sana ke sini disebabkan azan, iaitu memalingkan mukanya, tengok mukanya ke kiri dan ke kanan ketika menyebut hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah. Hayya 'alas salah ke kanan, hayya 'alal falah ke kiri. Itu cerita sahabat yang tengok bila azan. Jadi bila azan begitu, tentulah Bilal ini tidak reka sendiri. Tentulah diajar oleh junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima ialah dia menyebut kalimah azan dengan tartil, yakni tenang, jelas dan betul. Biar satu-satu betul dari segi makhrajnya. Biar orang boleh dengar. Asyhadu an la ilaha illallah. Biar jelas satu-satu. Biar orang boleh tahu, oh ini makhrajnya, ini sebutannya. Orang boleh dengar kalimah azan. Bukan dengar suara tapi tidak seperti azan. Orang pun tanya, azan ke apa tu? Sehingga orang pun tanya tak tahu. Tak jelas dari segi sebutannya. Mesti kena jelas. Kerana apa? Kerana azan merupakan pengumuman kepada orang ramai untuk menunaikan solat. Baru orang tahu, oh sudah azan. Dan seterusnya disunatkan at-tarji'. At-tarji' ini ialah azan orang yang melafazkan dua kalimah syahadah secara perlahan sebelum melafazkan kedua-duanya dengan kuat.
Sebelum dia sebut asyhadu alla ilaha illallah kuat begitu, dia ulang dulu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Barulah asyhadu alla, baru kuat. Itu tarjih namanya. Dia sebut secara perlahan dahulu. Terutamanya kalimah syahadah, asyhadu alla ilaha illallah dan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini berdasarkan kepada hadis Abu Mahzurah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, di mana antara kandungan lafaz hadis tersebut ialah kemudian dia mengulanginya dengan perlahan dan berkata asyhadu alla ilaha illallah. Dia menceritakan perilaku Bilal ketika melaungkan azan. Belum dia melaungkan kalimah syahadah dengan suara yang kuat, suara lafaz azan, bila dia ulang dulu asyhadu alla ilaha illallah, barulah asyhadu. Ini di antara benda sunnah, namanya at-tarjih namanya. Dan seterusnya disunatkan juga, iaitulah at-tathwib. At-tathwib iaitulah berlaku ketika solat subuh. At-tathwib ketika solat subuh, iaitulah lafaz as-salatu khairum minan naum. Sembahyang itu lebih baik berbanding tidur. Bukan an-naumu khairum minas salat, tidur lebih baik berbanding solat, bukan tu. Tu lafaz at-tathwib, dan diulang sebanyak 2 kali selepas melaungkan kalimah hayya 'alal falah. Ini berdasarkan kepada hadis al-Imam Abu Daud rahimahullahu taala. Dan begitu juga yang ke-8, hendaklah muazzin seeloknya ada suara yang bagus. Dipilih muazzin ni suara yang kuat, suara yang lantang, kemudian suara dia bagus pula. Dah naluri manusia bila dengar suara yang bagus, suara lantang, kemudian jelas makhraj dia, orang akan menjadi semakin semangat. Dengar di masjid tadi, di surau tadi, seperti muazzin di Masjid Nabawi lah. Orang pun datang ramai nak pergi tengok. Adakah muazzin Masjid Nabawi yang datang ke surau kita? Semua datang mari nak tengok penuh. Tengok Pak Mai je. Tengok. Suara itu ada faktor dia. Dia menyebabkan orang tertarik. Jadi kena pilih. Dia pilih suara yang bagus. Seelok-eloknya kalau ada suara yang bagus, terang, jelas, lantang, itu di antaranya. Jadi kalau begitu pemilihannya, pahala menjadi semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu yang bermimpi azan dalam tidurnya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan imam-imam yang lain. Kata Nabi, bangunlah bersama Bilal dan ajarkan kepadanya apa yang kamu lihat dalam mimpi. Seorang sahabat Abdullah bin Zaid. Begitu juga cerita Umar bin Al-Khattab. Dia kata kepada Abdullah, ya Abdullah, kamu pergi kepada Bilal, untuk melaungkan azan, kamu ajar kepada Bilal apa dia lafaz yang kamu tengok, kamu dengar dalam mimpi kamu, lafaz azan itu. Dan hendaklah laungkan azan dengan lafaz tersebut. Sesungguhnya kata Nabi, suara yang lebih kuat dan merdu. Sesungguhnya suara Bilal itu, kata Nabi kepada siapa? Kepada Abdullah bin Zaid. Suara Bilal itu berbanding suara kamu, suara Bilal ni lebih kuat dan lebih elok. Kalaulah mana-mana orang boleh melaungkan azan, tentu Nabi suruh Abdullah bin Zaid melaungkan azan. Pasal dia yang terima, di antaranya dia yang terima lafaz itu. Tak payah diajar kepada orang lain dah. Jadi 2-3 peringkat tak payah. Terus ya Abdullah, kamu bangun azan. Tapi tidak, Nabi suruh Bilal, supaya Abdullah ajar kepada Bilal. Kerana apa? Di antaranya suara Bilal lebih kuat. Di antaranya suara Bilal ni lebih merdu berbanding suara Abdullah bin Zaid.
Kemudian muazzin juga hendaklah mempunyai akhlak yang bagus. Akhlak yang bagus, kerana kerjanya adalah memberitahu orang ramai masuk waktu solat dan mengajak manusia supaya mendirikan solat. Dia panggil orang solat, lepas dia azan dia balik rumah dia. Tak betul. Ataupun perangai tak betul. Lepas solat keluar masjid, dia muazzin Bilal di masjid di Surah, dia pun solat sekali. Lepas solat balik rumah, tengok jumpa Bilal tu pakai seluar pendek, dia tengah basuh kereta depan rumah dia. Jadi tak bagus. Pilih yang bagus-bagus begitu, sesuai dengan lafaz azan. Kemudian dia juga dilarang dari melerek-lerek ketika menyebut lafaz azan, serta bahkan perbuatan tersebut adalah makruh. Terlalu panjang, terlalu panjang juga merupakan makruh. Ambil azan sampai 10 minit umpamanya, terlalu panjang sangat. Dia nak cuba semua lagu, dengan jaharkahnya, dengan apa, jawarkah, banjarkah, semua ada. Nak cuba banyak lagu, jangan. Buatlah yang berpada-pada, asalkan suaranya lantang, jelas, kemudian elok dari segi lagunya. Itu di antara benda yang boleh memperelokkan seruan azan. Dan untuk solat subuh, azan subuh di masjid disunatkan dilaungkan oleh 2 orang Bilal. Seorang melaungkan azan sebelum masuk waktu subuh, dan seorang lagi melaungkan azan setelah masuk waktu subuh. Berdasarkan kepada hadis Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, disebutnya, dicerita apa dia, sesungguhnya Bilal azan pada waktu malam, belum subuh. Makan dan minumlah kamu sehingga kamu mendengar azan Ibnu Ummi Maktum. Ni cerita bab puasa umpamanya. Kalau kamu dengar suara Bilal melaungkan azan, kamu boleh makan lagi tu, tak masuk subuh lagi. Bila kamu dengar suara Ibnu Ummi Maktum, kamu tak boleh makan, dah masuk waktu subuh dah, bermulalah puasa kamu. Maknanya di zaman Nabi untuk azan subuh ada 2 manusia sahabat yang berlainan. Azan yang pertama orang lain, azan yang kedua orang lain. Dan seterusnya mereka yang mendengar azan disunatkan diam dan memperhatikan dan mengulangi apa yang diucapkan oleh muazzin, oleh Bilal itu. Dia ulang Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia pun ulang sama juga. Ini berdasarkan kepada beberapa hadis, di antaranya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Kata Nabi, apabila kamu dengar seruan azan, maka kamu ucapkanlah seperti apa yang dilafazkan oleh muazzin. Tengok suruhnya, Nabi suruh kita semua ulang. Jangan duk sibuk dengan benda-benda yang lain yang tidak ada memberi guna. Kena ulang begitu, ikut sebagaimana yang diucapkan oleh muazzin. Tetapi ketika muazzin menyebut lafaz hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hendaklah dijawab la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Dan hadis yang lain, riwayat Imam Bukhari juga dan juga Imam Muslim, kata Nabi, apabila muazzin berkata, maksudnya marilah bersembahyang hayya 'alas salah, dan dia hendaklah menjawab la haula wala quwwata illa billah. Dan apabila muazzin membaca ataupun melaungkan hayya 'alal falah, hendaklah dia jawab la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itu dalil yang menunjukkan berbezanya jawapan berbanding lafaz-lafaz azan yang lain. Dan di akhir hadis ini, sambungan kepada hadis Bukhari Muslim tadi, Nabi kata, sesiapa yang berkata demikian, dia jawab apa yang muazzin kata tadi. Dan dia sebut tersebut dari hatinya yang ikhlas, yang khusyuk, puji Allah Subhanahu wa taala. Dia jawab sebagaimana muazzin kata, daripada hati yang takut kepada Allah, maka kata Nabi, kelak dia akan masuk syurga. Tengok besarnya. Kalau dah tak ada perempuan, kelebihan
Orang yang menjawab azan begitu besar lebihnya, apatah lagi orang yang melaungkan azan, tentu lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan disunatkan, ya, dan disunatkan ketika at-taswib, ketika at-taswib dijawabkan dengan sadaqta wa bararta. At-taswib itu apa? As-salatu khairum minan naum. Kita dengar muazzin melaungkan azan, as-salatu khairum minan naum, kita jawab sadaqta wa bararta. Sadaqta, benar kamu, dan kamu sudah melakukan kebaikan. Itu jawapan kepada lafaz as-salatu khairun minan naum. Dan akhir sekali tuan-tuan puan, ya, sunat kepada azan ialah berdoa dan bersalawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas azan. Iaitulah selepas azan, ya, dilaungkan muazzin dan orang yang mendengarnya disunatkan bersalawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya, ya, berdasarkan kepada riwayat Al-Imam Muslim, seorang sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dia kata dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dia dengar Nabi kata, yang bermaksud apabila kamu mendengar muazzin melaungkan azan, maka kamu ulang sebagaimana muazzin ucapkan. Kemudian lepas tu kamu bersalawatlah ke atasku. Suruh nabinya, kamu bersalawatlah ke atasku. Sesungguhnya barang siapa yang bersalawat ke atasku sekali, Allah akan bersalawat ke atasnya 10 kali. Kemudian lepas tu kamu mintalah kepada Allah, kamu berdoa mohon kepada Allah supaya aku ditempatkan di suatu tempat yang bernama Al-Wasilah. Al-Wasilah, iaitu suatu tempat kedudukan di dalam syurga, dan dia, tempat itu tidak layak untuk diduduki melainkan untuk seorang hamba dari hamba-hamba Allah. Tempat yang mulia tu. Dan aku berharap, kata Nabi, akulah hambanya yang mendapat kelebihan itu, yang duduk, yang mendapat al-wasilah. Oleh itu, sesiapa yang memohon kepada Allah supaya aku ditempatkan di tempat tersebut, dia berhak dan wajib mendapat syafaatku. Tengok kelebihan kita baca doa selepas azan. Di antaranya, ya, yang besarnya mendapat syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam. Apakah di antara doanya yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iaitulah berdasarkan kepada riwayat Al-Imam Al-Bukhari, seorang sahabat Jabir bin Abdullah, dia kata bahawa Nabi bersabda, barang siapa berdoa ketika mendengar suara azan, dia baca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'attah. Dia baca tu, ya Allah, ya Tuhanku, inilah seruan azan yang sempurna dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah. Kurniakanlah maknanya satu doa. Kita berdoa, kurniakanlah kepada junjungan besar kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-wasilah dan kelebihan. Nabi kan tadi suruh kita berdoa supaya Allah beri al-wasilah kepada Nabi kita. Lepas azan kita berdoa supaya Allah mengurniakan al-wasilah kepada Nabi. Dan ya Allah, kamu bangkitkanlah baginda di tempat yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Kata Nabi, orang berdoa begini selepas azan, dia akan mendapat syafaatku pada hari kiamat. Maknanya besarnya kelebihan ya kita berdoa selepas mendengar azan. Maksud seruan yang sempurna ialah seruan kepada mengesakan Allah. Bila manusia
Dengar Allahu Akbar sampai habis salam, maknanya tidak ada tujuan lain. Dia datang masjid, datang surau, melainkan ya untuk mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Dia mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu tujuan dia. Jadi dapat pahala. Orang yang panggil solat ini, ya pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu di antara yang boleh tuan perempuan ya kita kongsi pada malam ini. Mudah-mudahan yang kita kongsi tadi memberi manfaat kepada kita semua, dan insya-Allah kita akan sambung pula bab al-iqamah. Bab al-iqamah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.